Lindung diri, lindung semua, dan seperti biasa kita akan bawakan satu paparan berkaitan dengan kesihatan mental. Umum kita sedia maklum bahawa isu kesihatan mental ini mendapat perhatian dan depression atau kemurungan pada satu ketika ia mungkin dikaitkan dengan stigma. Kita tidak boleh bercakap tentang depression ataupun tidak ada pendedahan tentang apakah itu kemurungan. Namun kini alhamdulillah lebih ramai yang tahu apakah itu kemurungan dan kita sedia untuk menerima mereka yang mempunyai isu ini dengan tangan yang lebih terbuka dan menghulurkan bantuan dan juga memberikan peluang kepada mereka untuk mencari bantuan yang diperlukan. Dan di segmen kali ini juga kami membuka talian kepada anda di luar sana jika anda ingin menunjukkan apa-apa saja soalan kepada tetamu kami dan kepada kami juga, kami akan cuba membantu anda dari masa ke masa. Dan bersama kami pagi ini untuk berbincang tentang topik kita ialah Dr. Nurul Syahida Abdul Razak, pakar psikiatris Hospital Shah Alam. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai Terence, hai Fatana. Apa khabar? Khabar baik doktor, alhamdulillah. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia jemput saya sekali lagi. Saya rasa saya dah biasa kot kan dengan Selamat Pagi Malaysia kot. Tapi mungkin tak biasa dengan Fatana dengan Cik Terence ni. Ya, tak apa, kita akan biasa. Kita akan biasakan. Kita akan membiasakan diri. Kita akan membiasakan diri. Jadi doktor, kemurungan atau depression. Topik kita hari ini, bolehkah ia dikawal? Kalau individu tu merasakan dirinya berada dalam tahap kemurungan ataupun dia boleh rasalah katakan emosinya pada hari ini lain daripada kebiasaan, bolehkah kita bertindak untuk mengawal keadaan kemurungan kita dengan daya dan usaha kita sendiri? Okey. Alright, tapi sebelum untuk kita bercakap ke situ kan, saya nak cerita sedikit tentang manusia ya. Manusia ni memang dilahirkan dengan pelbagai emosi ya. Memang kita tak ada orang yang tak ada emosi bila dia lahir tu ya. Dia dilahirkan dengan emosi sedih, marah, gembira, suka, duka, lara. Sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita Google kan, kalau macam kita tengok wheels of emotion, roda emosi, kita akan tengok ada beratus-ratus emosi kita sebenarnya. Dan emosi ni penting untuk kita sebenarnya melindungi diri kita. Contohnya kalau kita tak ada emosi keresahan ya, kita macam tiba-tiba kita nampak anjing ya, kita jalan buat tak tahu je, tapi tiba-tiba kena gigit dengan anjing sebab kita tak rasa risau, kita tak rasa pun macam benda tu akan mengganggu kita. Tetapi sekiranya kita rasa risau, kita rasa alamak anjing ni mungkin nak gigit I kot, so kita akan lari ataupun kita mungkin akan melindungi diri kita. Jadi emosi ni sangat-sangat penting. Tetapi ada kalanya bila emosi ini terlampau dan terlampau mengambil diri anda, maksudnya it takes the best out of you, itulah yang kita risaukan. Dan depresi, bila kita kata sedih, semua orang akan melalui rasa sedih ya. Kalau kadang-kadang kan kita ada je benda yang kita buat, tiba-tiba kita rasa sedih, kita rasa down kan, kita rasa macam kita rasa tak okey, tetapi benda tu tak berlanjutan. Tetapi bila kita bercakap tentang depresi ni ya, kita kena tahu apa itu depresi tu dulu ya. Sebab semua dia ada beza tau. Macam bila orang cakap I depressed lah, I stress lah, tetapi itu tidak bermaksud yang mereka ada depresi. Tetapi apa itu depresi, itu yang kita kena kenal pasti terlebih dahulu ya, sebelum kita jawab soalan macam mana ada. Doktor, mungkin ada sedikit masalah dengan audio. Jika doktor tertekan mute. Baik, kita cuba betulkan sedikit isu audio dan depression ataupun kemurungan. Walaupun kita tidak sedar, kita mungkin boleh juga rasa depression. Ini adalah tanda-tanda yang kita sedia maklum, cepat marah, hilang minat pada perkara yang rutin, rasa bersalah. Kognitif yang nombor 5 tu sebenarnya saya hilang selera makan tu mungkin tidaklah. Tidak pernah. Tidak pernah lagi. Tapi ada yang tambah selera makan. Itu pun ada juga yang depresi tapi dia makin nak makan sebenarnya. Dan sebenarnya depresi ni kadang-kadang orang fikir orang yang punya masalah je tadi. Tapi sebenarnya orang yang kalau kita lihat happy, gembira, itu pun sebenarnya mungkin mengalami depresi juga. Jadi kita tak boleh nak membeza-bezakan kalau ada masalah saja, tidak punya masalah, mereka tidak akan mengalami masalah depresi. Jadi kenal pasti isu-isu ini bersama kami dan kita kembali bersama dengan doktor. InsyaAllah isu audio tadi telah dapat diselesaikan. Doktor, Assalamualaikum.
Masih lagi kita tidak dapat merungkaikan isu audio itu. Doktor boleh mendengar kita namun kita tidak dapat berhubung dengan doktor. Jadi untuk anda yang mempunyai sebarang isu berkaitan dengan kemurungan, anda boleh hubungi talian-talian yang sering kami wawarkan kepada anda, di mana kalau anda ke pautan Facebook Selamat Pagi Malaysia dan juga di Instagram, kita akan sering kali muatkan pautan senarai nombor yang sangat penting, senarai nombor daripada Kementerian Kesihatan, Defenders dan sebagainya, untuk anda bercakap, kerana itu adalah mungkin cara pertama ataupun langkah pertama yang perlu dilakukan, bercakap dengan individu yang dipercayai ataupun bercakap dengan pakar klinikal yang mana mungkin anda tidak kenal, tetapi anda boleh yakin dengan emotional first aid yang diberikan. Kerana sekarang ni banyak saluran-saluran yang telah pun tersedia untuk membantu anda di luar sana. Jadi tampil ke hadapan, jangan malu, jangan segan, lupakan stigma masyarakat, kerana sekarang ni masyarakat sudah pun terbuka menerima apa itu depresi sebenarnya, kerana ramai yang terkesan sekarang dan lagi-lagi kepada orang yang kehilangan kerja, banyak antara mereka yang berani tampil ke hadapan dan tidak malu untuk mendapatkan bantuan. Apa yang saya selalu risaukan adalah kemurungan di kalangan budak-budak, anak-anak yang sering terdedah kepada bebanan yang lebih kerana kelas-kelas online ini. Bukan saja terhad kepada beberapa jam, namun kelas tambahan semuanya adalah online. Jadi itu mungkin akan menyumbang kepada isu kemurungan mereka. Kita bersama dengan doktor yang mungkin telah dapat kita hubungi semula. Assalamualaikum doktor. Dengar? Ya, sekarang kita dengar doktor ya. Alright, okay, I'm so sorry. Tak tahulah kenapa. Tak apa doktor. Selalunya okey, tak apa. So, okey. Mungkin kita terus saja menjawab soalannya doktor, sama ada kita boleh atau tidak uruskan kemurungan ini secara personal atas daya dan usaha kita sendiri. Okey, sebenarnya kan macam bila kita cakap tentang kemurungan ni adalah satu penyakit mental, tetapi dia antara penyakit mental yang paling senang untuk diubati. Maksudnya yang paling nak kata, ialah tak adalah nak kata semudah ABC tu kan, tapi ABC pun susah juga sebenarnya, tapi kan tapi dia adalah antara sekiranya rawatan yang kena, maksudnya rawatan yang tepat dengan daya usaha yang kita tepat, insya-Allah kita boleh mengawal depresi itu dengan sangat bagus ya, sebab dia adalah antara penyakit cintakan negara. Dan di segmen kali ini kita akan bercakap tentang F-Team, di mana kalau kita tahu pasukan ini telah dibuatkan pada tahun 1995 dan pada 2017 saja mereka telah menudahkan kewujudan pasukan ini, dan sudah masanya untuk kita memberikan penghargaan kepada mereka ini semua. Ya, sememangnya banyak unit-unit khas yang telah diwujudkan pada ketika itu yang mungkin kita tidak sedar perjuangan mereka adalah bertumpu kepada mematahkan anasir komunis yang pada ketika itu berleluasa, dan unit-unit khas ini sememangnya merupakan patriot yang telah menyumbang kepada kemerdekaan yang kita kecapi sekarang ini, kemerdekaan di mana kita boleh bebas tanpa merisaukan tentang isu keselamatan nyawa daripada ancaman komunis. Baik, kita bersama dengan seorang tetamu yang memang istimewa, yang saya rasa sangat terharulah untuk terima kasih untuk berkongsi pengalaman beliau bersama kami, iaitu Deputi Superintendent Kamarudin Hashim ataupun Kenny, bekas pegawai F-Team PDRM. Ya. Apa khabar? Terima kasih, baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini, dan mungkin boleh kongsikan antara sejarah F-Team itu sendiri kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya kenalkan diri saya adalah bekas pegawai daripada pasukan F. Agak unik juga nama pasukan ni, nama dipanggil pasukan F. Ya, pasukan F. Kerana F ni adalah sebuah unit yang kecil yang dirahsiakan sebenarnya. Pasukan ni dirahsiakan daripada pengetahuan umum, dan juga bukan hanya umum, hinggakan kepada bahagian-bahagian lain di dalam pasukan polis pun tak tahu. Itulah di pasukan F ni. Ia ditubuhkan pada tahun 1971, pada bulan Mac 1971. Kerana pada masa itu kita tahu pengganas komunis telah banyak menyusup masuk ke negara kita daripada tahun 1968 lagi. Jadi pasukan keselamatan cuba menghalang sebapa yang boleh, tetapi disebabkan mereka ni begitu mempunyai kekuatan yang banyak, sokongan yang kuat daripada pertubuhan-pertubuhan bawah tanah dia,
dan dia dapat melepaskan diri masuk daripada sempadan Thailand ataupun daripada Betong hingga sampai ke negeri Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, sampai ke Negeri Sembilan. Jadi pasukan komunis dia dah sampai pada peringkat itu. Jadi pasukan F ditubuhkan disebabkan kita pihak polis atau PDR atau calon khas memikirkan satu cara untuk menentang macam mana cara nak menghapuskan pengganas komunis. Selain daripada secara konvensional peperangan gorila di antara pasukan keselamatan dengan komunis, tetapi pasukan M ditubuhkan untuk untuk menghapuskan komunis dengan satu cara yang lain, iaitu dengan lebih kepada menumpukan kepada risikan dan kata orang risikan dan menangkap hidup-hidup untuk supaya kita mendapatkan tambah lagi risikan dan maklumat daripada itu. Jadi F-Team ditubuhkan sebab itu pasukan ini dirahsiakan. Tak boleh tahu kerana kebanyakan anggota yang mula-mula ditubuhkan ialah daripada bekas pengganas komunis sendiri yang telah diubah fikiran dia dah telah sanggup berkhidmat balik dengan kerajaan lah, dengan kerajaan itu. Jadi pada mula pasukan F ditubuhkan, pasukan F ni dia lebih kepada anggota, tidak ada anggota biasalah daripada polis lah. Kebanyakan dia semua daripada bekas-bekas komunis, tapi diketuai oleh anggota-anggota polis sendiri, bukan polis sendiri. Jadi pada mula ditubuhkan dia hanya ada 17 orang saja, 17 orang anggota. Yang unit dia memang unit ni pertama sekali dirahsiakan daripada pengetahuan umum. Jadi tujuan dia 3 perkara. Yang pertama selain daripada dirahsiakan ialah dia mesti membuat setiap apa kerja yang untuk menangkap ni semestinya ada elemen of surprise atau kejutan. Jadi kita tangkap. Jadi tidak yang bertujuan membunuh. Tujuannya ialah menangkap supaya bila orang yang kita dapat tangkap, pengganas tangkap, dia akan dapat menambahkan lagi maklumat dan risikan yang kita perlukan supaya kita dapat terus maju ni. Tapi kalau kita bunuh dia, kita tembak dia mati, kita tak dapat apa-apa lagi dah. Itulah sebab pasukan F ni ditubuhkan. Dan antara kejayaan terbesar adalah berjaya menghalang Chong Kor yang merupakan seorang tokoh PKM yang memang menimbulkan banyak masalah, menjadi ahli sejak 13 tahun dan merupakan antara perancang agenda komunis yang besar di dalam negara. Bagaimana sebenarnya operasi itu dijalankan sehingga mencapai kejayaan? Kerana bukanlah sesuatu yang mudah untuk menangkap orang seperti Chong Kor. Benar tu. Sebenarnya kita berjuang, jangan lupa kita menentang pengganas komunis daripada tahun 1948. Lepas daripada Perang Dunia Kedua sehingga kepada tahun 1989, perjanjian damai di Hat Yai. Maknanya selama lebih daripada 40 tahun kita menentang pengganas komunis. Bukan satu kerja yang mudah kerana komunis sudah diberundur daripada pada darurat pertama berundur ke selatan Thailand. Pada darurat yang kedua tahun 98 dia masuk balik. Dia menyerap belum masuk balik. Jadi komunis ini perjuangan dia berterusan masa itu. Jadi kita terpaksa mengambil langkah yang tertentu. Sebelum saya sampai kepada Chong Kor, sebenarnya F ditubuhkan, kita melaksanakan benda-benda operasi-operasi yang sulit, yang rahsia, yang tidak diketahui kerana apa yang kita dapat kita tak sebarkan kepada siapa pun. Semuanya kita kontrol, kita laksanakan sendiri. Jadi pasukan F ini sebenarnya melaksanakan 3 operasi yang besar sebelum kita dapat tangkap pada Chong Kor ni. Jadi 3 major operation. Yang pertama sekali saya katakan kita melakukan operasi Kelong, projek Kelong. Projek Kelong ni merupakan projek yang mana kita lebih menumpu kepada untuk menghapuskan pergerakan bawah tanah komunis. Kerana pergerakan bawah tanah komunis begitu kuat pada masa itu. Jangan lupa Tan Sri Abdul Rahman Hashim pernah dibunuh oleh elemen bawah tanah komunis. Tan Sri Koo Chong Kong, CPO Perak pun pernah dibunuh. Selain daripada itu, ramai anggota-anggota pegawai polis dan anggota polis yang ditembak mati oleh pertubuhan bawah tanah. Pertubuhan bawah tanah pada tahun 1976, semasa saya masuk dalam pasukan F yang saya kaji, saya dapati kita tahu ada lebih daripada 5,000 anggota pertubuhan bawah tanah yang aktif.
yang aktif, kata dia kerja dia ialah untuk mengumpul, mendapatkan dana, mencari makanan, bahan sediakan bahan makanan, perubatan, macam logistik lah, membantu tentera dia dalam hutan. Sebab itu komunis boleh duduk dalam hutan lama kerana dia mendapat bantuan daripada yang luar ni. Dah disiapkan. Sebelum dia sampai kepada satu tempat dalam hutan, makanan-makanan telah disiap, ditanamkan dan sebagainya. Selain daripada tanam makanan, dia penganas komunis dalam hutan pun juga diberi wang ringgit dibagi. Kerana kalau dia tak sempat nak ambil makanan, dia boleh gunakan wang kepada penyokong dia, beli barang makanan untuk dia. Jadi ini sistem sokongan komunis. Ya, dengan sokongan itu. Itu pasal kenapa kita orang bertanya, kenapa komunis begitu lama dalam hutan boleh bertahan. Hutan dah menjadi macam satu tempat tinggal dia. Dia lebih cukup mahir dalam keadaan di hutan. Dia tahulah kerana dia duduk dalam hutan begitu lama. Ya, bukan begitu senang nak cari di dalam hutan. Ya. Jadi tanggungjawab pasukan F pada masa itu ialah membantu cawangan khas menghapuskan seberapa banyak elemen underground ni. Itu jadi kita mulakan dipanggilkan Operasi Kelong. Jadi daripada Operasi Kelong itu kita dapat menangkap hidup-hidup seramai 17 orang di dalam hutan. Tapi sebelum itu kita ada tangkap 2-3 orang dah selepas itu. Dan daripada tangkapan itu kita terus snowball. Gitu. Jadi Chongco masa itu pasukan yang kita tangkap adalah satu pasukan yang dipanggil pasukan kerja bersenjata ke-9 yang beroperasi di kawasan Telemung, Pahang, Perak. Jadi Chongco tahu dia dah itu dia berunduh, dia lari pendalaman, dia bergerak ke Raup. Chongco ni dia merupakan ketua. Dia adalah ketua unit penggempur ke-6. Ya. Dan juga macam de facto leader lah. Kerana dia berpangkat tinggi, dia pangkat CCM. Ya. Saya boleh tunjukkan gambar dia. Ini Chongco kalau saya nak tengok. Ini gambar yang tertangkap. Ini Operasi Talong yang... ini Talong. Ini kemudian. Selepas Kelong. Ini cerita pasal Chongco ni yang kita nak cari ni. Jadi selepas daripada Operasi Kelong, bila kita dapat putuskan rangkaian bantuan, sokongan daripada pertubuhan bawah tanah, ya. Jadi pihak tentera komunis dia sudah mendapat kesusahan untuk nak dapat cari makan, nak dapat sokongan dan sebagainya, kerana dah tak ada dapat hubungan lagi dengan underground. Yang keduanya, lepas itu kita melaksanakan satu operasi yang besar juga, yang sangat penting, iaitu dipanggil Operasi Kelah. Operasi Kelah juga di Pahang, di Kuala Lipis, Pahang. Operasi Kelah ini sangat penting kerana Chongco apabila dia dah tak ada berjaya mendapat sokongan dari luar, dia menghantar mesej kepada ibu pejabat dia ataupun dipanggil North Benguru di sana, dia minta bantuan daripada parti dia lah, daripada jawatan kuasa pusat dia lah. Jadi jawatan kuasa pusat Parti Komunis Melaya telah menghantar satu pasukan unit penggempur ke-16 namanya. Diketahui oleh seorang nama Aco. Dan unit penggempur ke-16 tadi menyusup masuk ke Semenanjung melalui kita panggil jajaran timur ataupun Eastern Corridor. Dia tak lalu daripada jajaran barat Tiriwangsa kerana dia tahu banyak tentera dan sukar untuk dia. Kerana dia masuk untuk membawa peralatan macam inilah, senjata api dan sebagainya, senjata api, alat letupan. Tapi yang paling penting sekali dia bawa alat-alat komunikasi. Supaya Chongco nak gunakan alat komunikasi dia bagi kepada sub-sub unit dia. Supaya dia dapat berhubung mudah antara satu dengan lain. Jadi sangat penting. Jadi dia melalui daripada jajaran timur begitu. Jadi tidak dapat dikesan oleh pasukan keselamatan. Dia terlepas, bayangkan daripada selatan Thailand, dia berjalan selama lebih kurang 3 bulan dengan membawa peralatan turun daripada selatan Thailand sampai ke Kuala Lipis. Tapi Alhamdulillah pasukan F berjaya menangkap, menawan semuanya lah. Tawan hidup-hidup lah. Pasal kita punya tanggungjawab pertama kita tawan hidup-hidup. Kita tawan hidup-hidup, jadi kita dapat tangkap lebih kurang jumlah sekali, saya ingat 24 orang semualah. Dia bawa senjata. Tapi yang paling penting macam saya katakan, selain daripada senjata api, dan itu kita dapat rampas dia punya alat komunikasi dia. Kerana kalau dia dah gunakan alat komunikasi, susah kita nak pantau pergerakan dia. Pasal dia boleh berhubung melalui set. Daripada dia berhubung antara fizikal lah, antara seorang jumpa di luar dan sebagainya, kita boleh tangkap. Jadi kalau kena gunakan set,
mungkin dia boleh bagi arahan tanpa payah hantar orang kena tangkap dan sebagainya. Seperti apa yang berlaku. Tapi bila dah berlaku itu, habis. Ya. Jadi sebelum kita ke operasi Talong, mungkin ingin juga saya bertanya kepada Tuan Komarudin setelah lama berkhidmat, mengapa agaknya komunis begitu bertekad? Kerana berjalan 3 bulan daripada selatan Thai untuk sampai ke Eastern Corridor bukan sesuatu yang mudah. Mengapa mereka mempunyai usaha yang begitu tekad dan komited kepada perjuangan mereka, sedangkan mereka sedia maklum bahawa mereka sedang menggempur satu sistem negara itu sendiri? Kerana dia yakin dia masih lagi ramai penyokong-penyokong dia. Dia masih lagi. Apabila dia berundur disebabkan dia tidak dapat melawan kekuatan tentera British dengan Commonwealth yang pada masa itu. Dia lawan. Jadi bila dia lihat Malaysia sudah merdeka, dan Malaysia hanya diketuai oleh ada tentera sendiri, kekuatan mungkin tak sama. Jadi dia merasakan dia boleh meneruskan perjuangan dia. Dan jangan lupa dia, macam saya kata, dia banyak sokongan selain daripada petuah-petuah bawah tanah yang haram yang itu seperti MNLF, MPLF dan sebagainya. Penyokong-penyokong pun ramai juga di kampung-kampung dia macam ni. Dia masih lagi menggunakan sokongan daripada orang yang bekerja di kampung, di ladang dan sebagainya. Mereka inilah yang memberi sokongan kepada dia. Jadi dia datang kemari, tujuan dia berada di hutan bukan untuk berperang. Dia untuk menyebarkan semangat komunisme ataupun ideologi komunisme kepada kampung. Macam mana yang kita kata ideologi Mao Zedong, surround the city from the countryside. Ini countryside itu maknanya di kampung-kampung naikkan semangat orang kampung untuk menentang kerajaan. Jadi itulah sebenarnya tujuan komunis. Dia tidak pergi tujuan untuk berperang, tapi kalau dia berjumpa dengan pihak pasukan keselamatan, bertempur tetap bertempurlah. Tetapi tanggungjawab dia ialah untuk menyebarkan cuma memenangi hati rakyat yang di kawasan-kawasan luar bandar. Baik, kita kembali bercakap tentang operasi Talong pula yang menjadi kemuncak kepada susulan operasi-operasi tadi. Operasi Kelah antara yang disebutkan dan Kalong sebelum itu. Kelah, ya, betul. Dan kini kita bergerak kepada tangkapan yang terbesar dan terpenting dalam sejarah kejayaan FTM. Macam saya kata, Chong Chon ni apabila dia dah terputus, maknanya kita tangkap tawan satu unit penggempur yang besar, 24 orang kita tangkap semua dengan senjata, dengan alatan. Dia berundur daripada Pahang, yang saya tahu dia berundur pergi ke Selangor, pergi ke selatan Perak, Selangor, dan kemudian Chong Chon dia berundur sampai ke Semenyih, Dusun Tua. Dia pernah sampai ke Dusun Tua, pasukan dia. Kerana Chong Chon dia mengetuai satu pasukan dia panggil HQ Group. Kita panggil Six Assault HQ Group. Kerana Six Assault HQ dia ada satu lagi Six Assault Sub HQ Group pun ada. Di bawah dia punya timbalan dia yang nama Cheng San ataupun Choi yang duduk beroperasi di kawasan Slim River, daripada Slim River, Tanjung Malim sampai ke Bido. Bido sampai ke bawah itu dia dikuasai oleh dia punya timbalan dia. Yang ni Cheng San nama dia. Jadi Chong Chon ini bila dia berundur, tujuan dia ialah untuk dia nak pergi minta sendiri, dia nak pergi balik ke sempadan. Dia berundur, dia nak berjumpa, nak bermesyuarat dengan ahli jawatan kuasa pusat, MD. Dia sendiri minta. Jadi dia menghantar dua orang yang telah kita dah berjaya kesan. Dan kedua anggota ni dia hantar sebagai Bangkok. Jumpa di Bangkok, dia naik kereta api. Jadi kita macam orang khas, kita ikutlah. Jadi kita tahu, kita kesan dia. Dia minta kebenaran untuk pergi datang berjumpa di sana. Malangnya apabila balik dia, keputusan dia dah dapati ahli jawatan kuasa pusat tidak membenarkan, tidak meluluskan permintaan dia. Jadi dia terpaksa dia minta balik kepada pasukan dia lah ke hutan. Chong Chon ni patut dia nak jumpa di atas kerana dia merupakan ketua dan dia nak berbincanglah mengenai apa yang berlaku dalam negara dan sebagainya lah. Tetapi tak dibenarkan dululah. Maknanya bukan tak dibenarkan terus. Dia minta tangguh dulu, dia pergi balik dulu. Jadi Chong Chon ni macam saya kata, saya memang pernah berjumpa dengan dia banyak kali semasa untuk melakukan operasi. Saya banyak bercerita dengan dia, bertanya dengan dia. Selepas daripada cerita mengenai operasi, bertanya dengan dia macam dia dasar komunis dan sebagainya. Jadi saya lihat dia begitu bersungguh-sungguh. Dia percaya, yakin lagi masih boleh, maknanya
memenangi hati rakyat-rakyat di desa-desa, di kampung-kampung. Kerana setiap kali dia pergi, macam umpamanya dia masuk ke kawasan dusun tua dan belakang, dia berjumpa dengan orang kampung, orang bawah, masih lagi orang terima dia. Orang pun tahu dia. Itu berlaku pada tahun 87-88. Maknanya masih lagi, walaupun beberapa perang tentera dia banyak kalah, dah tewas, dah ditangkap banyak semua, tapi dia masih lagi dia, keyakinan dia tu untuk nak. Jadi dia bertujuan nak pergi sana. Disebabkan dia tak berjaya, dia nak pulang, tetapi bila kita dapat maklumat, kita kata orang, kita ikuti yang pembawa surat dia atau pembawa daripada dia, wakil dia, kita ikut, kita nampak, kita kesan satu. Nampaklah orang tua lah yang sedang berjalan dengan kawasan itu, itu suspek. Kita tak kenal, tak ada siapa pun kenal Chong Chong pun. Dia tak ada gambar. Kita pun tak tahu. Kita tahu dia orang tua, tapi tak tahu macam mana rupa dia ke, polisi macam mana semua. Jadi, mujurlah semasa kita dalam operasi Kelah, kita ada menawan dia punya bodyguard dia. Dia punya juru iring dia yang paling rapat dengan dia lah. Dah sudah meninggal pun, namanya kita panggil kita code namekan nama dia Ahmad. Jadi Ahmad ni kita gunakan untuk mengesan betul tak ini Chong Chong. Mengesahkan. Gambar kita ambil, kita tunjuk ini ke Chong Chong. Tapi dia pun tak berani nak mengesahkan. Dia kata kalau dah kalau dah tangkap, dia tahu. Dia kata di belah bahu belah kiri dia, sebelah kiri ke sebelah kanan dia ada kesan tembakan. Chong Chong pernah ditembak, jadi ada luka. Kalau betul tu ada, memang betul lah tu Chong Chong. Jadi bila kita tangkap Chong Chong, kita tangkap Chong Chong, tangkapnya di bandar. Dia mengikuti pengikut dia untuk tujuan dia, untuk dia nak berjalan tengok sebelum dia nak balik masuk hutan, dia nak round sekali ke Kuala Lumpur. Dia daripada kawasan Balakong, Ceras, ya, dengan kereta tu lah yang dalam gambar tu super touring, ni kereta dia. 7 kereta ni yang digunakan. Dia naik kereta bertiga, dia pergi. Kerana penyokong dia ni merupakan printer buku. Jadi dia nak hantar buku kepada sebuah kedai buku Minerva, dekat depan Globe Six Store tu ada sebelah Kowloon Hotel, ada satu kedai buku Minerva buku. Sebelah JS Gill punya tu, Jalan Tengku Tunku Abdul Rahman. Jadi bila dia berhenti di situ, pasukan F tangkap dia. Kita tangkap dia hidup. Jadi dia tangkap, kita bawa, tunjukkan kepada bodyguard dia, tunjukkan betul, memang betul kesan. Mana kita sahkan yang kita tangkap ni adalah ketua unit penggempur ke-6 Chong Chong. Inilah kisah-kisah yang mungkin kita tidak dapat dengar kalau kita tidak mengundang tetamu seperti Kenny ke studio. Dan selain daripada itu, tujuan kita bawakan ahli pasukan F-Team ke studio adalah untuk membawa realisasi semangat cintakan negara itu dan pentingnya kita sebagai sebuah negara yang bebas, merdeka, berbilang kaum, bersatu padu dalam bergerak ke hadapan, kerana ancaman seperti ini tidak lagi wujud. Ancaman secara fizikal, ancaman daripada ancaman dari segi ketenteraan tidak lagi wujud. Namun kita mempunyai pelbagai jenis ancaman lain dari segi ideologi, fahaman dan yang boleh memesongkan kita daripada bergerak ke hadapan sebagai sebuah negara. Boleh Kenny bercakap kepada semangat itu, semangat cintakan negara Malaysia yang merdeka ini? Jadi macam pasukan F, kerana saya rasa saya yang paling lama sekali berkhidmat dalam pasukan F lah, yang saya boleh terangkan. Saya berkhidmat dalam pasukan F selama 15 tahun, hampir 15 tahun. Di dalam pasukan F saya tak pernah bertukar ke cawangan lain. Jadi anggota-anggota pasukan F, selain daripada yang bekas komunis, tapi pasukan F ni merupakan multiracial. Multiracial unit. Kita ada, selain daripada anggota penganas yang bekas penganas tu, dia memang banyakkannya daripada bangsa Cina. Tetapi kita ada juga anggota regular yang daripada bangsa Cina. Dan kita ada anggota yang bangsa India, ada Iban, Kedadah, seluruh lah. Tapi sebenarnya unit ni tak besar, tak ramai. Kita tak lebih daripada 50 orang dalam satu masa. Kerana kelulusan yang diwartakan, kita hanya ada boleh dapat 50 anggota je lah. Anggota regular. Dan termasuk dengan anggota tu dapat lebih sikit lah dengan anggota bekas komunis. Kerana bekas komunis dia bukan ni, kita panggil dia macam kontrak lah. Kontrak. PTK lah, pekerja tugas khas dengan kerajaan lah. Dia bekerja dengan itu. Jadi semangat yang kita tanamkan, kita kata kalau kita tak menghapuskan
penganas komunis saya kata, kalau kita yang diberi macam ini dengan bantuan yang cukup, kerana pasukan F ni, macam saya kata, kita ni merupakan macam kalau kita ibaratkan sebagai pasukan bola, F-team adalah striker. Umpamanya macam Ronaldo ataupun Messi macam itu, kita serang, kita skor gol. Tetapi tidak mungkin Ronaldo atau Messi boleh skor gol tanpa bantuan daripada yang belakang, daripada midfielder, daripada tahanan, manager, pengurusan, makan segala-galanya. Jadi F-team ni merupakan striker. Tetapi banyak bantuan datang daripada cawangan-cawangan ataupun bahagian-bahagian lain ataupun unit-unit lain daripada cawangan khas yang membantu pengasahan F. Tetapi kehadapan macam untuk menangkap dan menawan ataupun kadang-kadang kita terpaksa bertempur, bertembak apa semua pergi ke hadapan, hari itu adalah pasukan F punya kerja lah. Jadi semangat tu alhamdulillah saya tengok semua anggota memang bersungguh-sungguh, kerana kalau nak ikutkan F-team ni kalau dibandingkan dari segi logistik sendirilah untuk operasi, kita agak kuranglah daripada banding yang lain. Kalau kita masuk hutan, kita tak ada ration macam tentera ataupun pasukan keselamatan, dia memang dah diberi ration makanan kan. Kita tidak. Kalau F-team kena masuk hutan, tapi tidaklah lama sampai 3 bulan. Kita masuk biasanya dalam sebulan 6 minggu ataupun 5 minggu, kita kena bawa makan sendiri. Kita kena beli di kedai lah. Beli kedai masing-masing, anggota beli makan, bawa. Kalau kita kehabisan makanan, kan kita akan menyamar, budak akan keluar, pergi keluar ke kampung ke apa ke semua ke, pergi beli makanan, bawa masuk balik atas sana. Jadi semangat tu memang kita tanam. Jadi anggota ni bila dia berjaya, kalau dia dapat tangkap dan sebagainya, dia merasa satu macam kepuasan dalam diri dan semangat kecintaan negara itu. Jadi kita setiap kali dalam saya berbincang dengan anggota kita, cerita mengenai macam mana apa yang peranan yang kita buat, kenapa kita ni sangat diperlukan. Jadi semangat itu sentiasa berkobar lah. Kerana yang penting dalam anggota M ni pada saya, dia 3 perkara. Kalau kita nak berjaya, saya kata nombor 1 kita mesti rahsiakan. Rahsiakan daripada semua. Kan anak isteri pun tak tahu. Kemana kita pergi, anak isteri macam saya pun, isteri saya tak tahu, anak saya pun tak tahu mana saya pergi. Kan saya balik rumah kadang-kadang malam, anak saya pagi pergi sekolah, saya dah pagi dah pergi masuk pejabat dan sebagainya. Begitu juga yang lain-lain, sama. Di mana pun. Kalau tanya, nak pergi ke mana? Nak pergi ke Johor. Kita tak kata kita pergi Johor, kita pergi Kedah. Kalau pergi utara, kita pergi Pahang kita pergi Belah Timur. Macam itulah kita pusing-pusing, kita tak cakap. Jadi isteri pun kita bohong sunat lah kata orang. Kita tak bagi tahu. Itu reaksi jaga rahsia. Yang kedua ni, kejayaan pasukan ni kerana kita mempunyai elemen kejutan. Kerana musuh tak sangka. Itulah yang menyebabkan kita banyak berjaya. Kenapa tangkap? Kerana F-team, kita kalau dah mengikut rekod kita telah berjaya menawan 187 penganas komunis. Dia kata satu rekod yang sangat cemerlang lah. Tak pernah berlaku dalam sejarah lah. Kerana pasukan F yang tak sampai 50 orang boleh tangkap 180 lebih anggota penganas komunis. Dan dilakukan dengan kejayaan bersama semua anggota yang berfungsi sebagai satu pasukan. Inilah yang cuba kita terapkan, kebersamaan kita dalam negara ini boleh menzahirkan satu pencapaian yang luar biasa. Tidak ada perkataan, Hana, untuk menggambarkan betapa terharunya kita di atas pengorbanan yang dilakukan oleh ahli-ahli dalam pasukan seperti F-team yang berjuang untuk tanah air. Dan pada ketika itu memang suasananya membahayakan nyawa sendiri. Dan juga kita ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua anggota unit F-team. 50 orang. Kalau boleh kita nak peluk, tapi memang tak boleh sekarang dalam pandemik. Terima kasih sangat kepada petugas-petugas pasukan F-team. Apa yang paling menarik kalau kita lihat pasukan F-team ini berbilang kaum, itu juga yang menjadi Malaysia negara yang berbilang kaum. Kita amat menekankan perpaduan di antara kaum dan hentikan memainkan sentimen-sentimen racial. Kerana kita tidak mahu lagi ada perkara-perkara seperti dulu berlaku, kerana mereka telah berjuang untuk kita, untuk bebaskan kita dari tahanan komunis itu sendiri. Dan mungkin ucapan daripada pihak Kenny mewakili semua anggota F-team seramai 50 orang itu yang berbilang bangsa, berbilang keturunan dan kaum untuk warga negara Malaysia yang sedang menonton siaran ini. Kepada rakyat Malaysia semua yang sayangkan negara, kita kena ingat kerana kalau nak mempertahankan negara, kita sendiri mesti mempunyai semangat sayang dan cintakan negara. Kita mesti bersungguh-sungguh. Kita mesti mengingati betapa generasi yang dulu sebelum yang ada sekarang ni, yang begitu telah
banyak berkorban, bergadai nyawa untuk menyelamatkan negara daripada ancaman komunis. Sehingga komunis, saya rasa sampai kita merupakan negara yang istimewa lah, kerana kita we are the first country in the world that had, kata orang, mengalahkan tentera komunis secara inilah. Walaupun perjanjian damai, tapi sebenarnya komunis tewas dengan kita. Kerana selepas kita tangkap, dia tak ada satu orang pun lagi dalam hutan. Jadi rakyat Malaysia patut saya rasa berbangga. Kita punya pasukan, kita punya anggota-anggota, dan begitu juga yang lain memberi semangat dan bantuan apa yang boleh, sayang kepada negara. Kalau dia dipanggil untuk berkhidmat, untuk memberi bantuan dan sebagainya, okey, alhamdulillah. Itulah saya harap semua sayangkan negara kita. Ridwan, terima kasih kita ucapkan kepada seorang tokoh, seorang patriot. Terima kasih Deputy Superintendent Kamaluddin Hashim, Kenny, kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Thank you for your service, Kenny. Terima kasih. Baik, Terence, kita akan terus bersama dengan Continuous untuk mendapatkan perkembangan berita semasa terkini yang telah pun bersedia di Berita Bervisual Radio. Silakan Continuous.